Hai, Assalamualaikum. Jadi untuk isu yang pertama, saya akan menerangkan tentang serba sedikit mengenai isu mengambil nyawa. Untuk isu pengambilan nyawa ini, ianya lebih tertumpu kepada manusia dan juga haiwan. Terdapat 3 contoh yang boleh kita ambil iaitu seperti hukuman mati, pengguguran dan juga euthanasia. Jadi saya akan mengambil satu contoh yang lebih spesifik iaitu berkaitan dengan euthanasia. Euthanasia merupakan satu perbuatan membunuh atau mematikan haiwan dan manusia yang sedang sakit. Perbuatan ini hanya boleh dilakukan apabila manusia ataupun haiwan tersebut di dalam keadaan kritikal dan hanya bergantung kepada alat-alatan di hospital dengan persetujuan keluarga. Euthanasia atau orang barat memanggilnya misi killing ini, terdapat beberapa buah negara yang menyokong tindakan ini dan meletakkan syarat atau kaedah yang tersendiri. Antara syarat-syarat yang diletakkan adalah seperti bagi yang ingin melakukan proses ini, ianya perlu daripada doktor yang pakar di dalam perbuatan ini dan juga pesakit atau manusia tersebut kurang-kurangnya perlu 3 atau 2 bulan terlantar koma. Syarat atau kaedah ini diletakkan adalah agar manusia dan juga haiwan tersebut tidak terasa terancam dan juga tersiksa. Dari sudut teori etika dan moral iaitu teori utilitarianism, segala baik dan buruk sesuatu tindakan tersebut ditentukan oleh kegunaan, faedah, kebaikan dan kemanfaatannya. Semakin besar faedah sesuatu tindakan tersebut, semakin tinggi nilai moralnya. Untuk isu yang seterusnya atau isu yang kedua ialah berkaitan dengan diskriminasi. Apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi ini adalah layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu di mana layanan tersebut dilakukan berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Sebagai contoh, seorang peniaga enggan berurusan dengan seorang pelanggan berdasarkan kumpulan yang diwakili olehnya disebabkan kerana pelanggan tersebut berkulit hitam atau gelap. Di negara Amerika Syarikat, mereka telah melakukan satu provokasi atau menunjuk perasaan terhadap diskriminasi yang dinamakan sebagai rasis atau sikap yang suka membeza-bezakan manusia lain. Diskriminasi ini juga boleh berlaku melalui jantina, khususnya pada golongan wanita. Ianya kerana mempunyai hal yang sama apabila satu situasi di dalam sebuah syarikat tidak mempercayai kebolehan seseorang bekerja wanita walaupun dia mempunyai kelulusan dan kelayakan yang tinggi untuk mengarah jawatan tersebut. Wanita juga sering dikatakan sebagai golongan yang lemah dan tidak mempunyai keupayaan yang tinggi berbanding dengan golongan lelaki, sehingga mereka dikatakan tidak seharusnya untuk mempunyai pekerjaan di luar. Diskriminasi telah pun dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip setiap manusia harus diberikan hak dan peluang yang sama rata. Terdapat satu teori etika di dalam diskriminasi iaitu teori existentialism. Teori ini mengujarkan bahawa seseorang itu bebas membuat pilihan terhadap sebarang keputusan tanpa paksaan dan tidak merujuk pada mana-mana peraturan kerana seseorang itu memiliki kecenderungan diskriminasi dan melakukan sesuatu yang mungkin tidak adil pada jantina yang bertentangan. Untuk isu yang terakhir iaitu berkaitan dengan isu teknologi maklumat. Teknologi maklumat ini adalah tentang bagaimana maklumat itu dapat disampaikan jika jarak di antara penyampai dan penerima tersebut berjauhan. Dengan adanya teknologi ini, maklumat tersebut dapat disampaikan dengan baik. Proses penyampaian maklumat ini boleh dilakukan melalui telefon pintar, komputer, televisyen, radio dan sebagainya. Teknologi ini biasanya dilakukan untuk tujuan bekerja, belajar dan berhubung sesama keluarga dan juga rakan-rakan. Di dalam musim penularan COVID-19 ini, telah banyak institusi pekerjaan dan juga pengajian terjejas, sekaligus menjadikan teknologi sebagai alternatif terbaik untuk menjadikan proses tersebut sentiasa berjalan. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan teknologi ini, lebih-lebih lagi kegunaan pada golongan kanak-kanak dan juga remaja. Salah satu kelebihannya adalah seperti dapat berkongsi atau menyampaikan maklumat tentang isu semasa, sekaligus dapat mempelajarinya. Bagi kekurangannya pula adalah seperti penyalahgunaan teknologi dan segala penipuan yang ada di dalam laman sosial yang telah banyak berlaku kebelakangan ini. Jadi di sini segalanya atas diri kita sendiri untuk menentukan sama ada perkara tersebut baik untuk diri kita atau tidak. Kerana perkara ini terdapat di dalam teori etika dan moral iaitu teori egoisme di mana aliran ini mempercayai bahawa di dalam menentukan aspek moral sesuatu perbuatan kita sepatutnya mempertimbangkan kesan ke atas diri kita sendiri sama ada perkara tersebut memberikan kita manfaat atau sebaliknya. Sampai di sini saja penerangan kami di dalam video ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum.